forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kawan tentang isu apa. Di Alostar tertekan sewa tapak naik dari RM90 kepada RM550. Saya baca detail sedikit. Alostar, kira-kira 30 peniaga Medan Selera Pasar Besar Alostar di sini memohon kadar sewa bulanan baharu yang didakwa bakal dikenakan terhadap mereka dikaji semula. Wakil Peniaga Muhammad Firdaus 35 berkata pihaknya dimaklumkan perlu membayar sewa antara RM550 hingga RM700 sebulan berbanding hanya RM10 sebulan sebelum ini untuk satu tapak gerai di Medan Selera itu. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dia kita komen macam biasa. Perang berlaku juga di Gaza, tapi nampak gayanya, saudara, saya mendapat laporan apabila seramai 30 peniaga ini di Kedah, di Medan Pasar Besar, akhirnya mereka membantah apabila pihak berkuasa menaikkan kadar sewa tapak berniaga begitu mencanak. Demikian menurut apa yang saya maklumkan, kadar sewa dinaikkan daripada RM90 sebulan kepada RM550 bermula 1 Februari akan datang. Dan ini disifatkan oleh mereka sebagai satu tindakan yang tidak masuk akal. Daripada RM90 naik RM550. Datuk Sri Sanusi, kenapa jadi begitu? Sebab itu, menurut Yang di-Pertua Gabungan Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Malaysia Negeri Kedah, Saudara Barudin Maan Ali berharap pihaknya telah pun menghantar surat bantahan agar Medan Selera Pasar berkenaan dapat mengkaji semula kadar sewa kepada peniaga-peniaga seramai 30 orang. Ini dalam keadaan ekonomi yang tak menentu, rakyat susah. Apakah kerajaan di Kedah jadi begitu? Timbangkanlah. Itu di Kedah, saya. Sementara itu di Kuala Terengganu lagi tenat, saudara. Saya mendapat laporan kira-kira ini sebagaimana dilaporkan oleh bernama. Kira-kira 200 peniaga yang berada di tingkat atas kompleks hentian bas Majlis Bandaraya Kuala Terengganu semakin tenat. Ini kesan kerana ketiadaan pelanggan, walaupun Terengganu dikatakan rancak menerima kehadiran pelancong, terutama musim cuti. Dalam tinjauan bernama tengah hari tadi di kompleks hentian bas yang terletak di tengah bandaraya itu mendapati lebih separuh daripada sekitar 300 kedai di situ telah pun ditutup akibat kebanyakan peniaga tidak mampu bertahan. Akhirnya mereka gulung tikar. Memanglah dulu kawasan itu menurut seorang peniaga pakaian dan tudung, itu Puan Aisyah Ismail yang masih kekal berniaga. Dahulu katanya kalau berniaga di sini memanglah laku katanya. Makcik boleh buat jualan, boleh dapat berbelas ribu sehari. Tapi kini paling tinggi jualan pun adalah hanya dalam 200 hingga 300 ringgit. Itu pun katanya boleh dikatakan banyak kalau berbanding peniaga lain yang langsung tidak beroleh jualan hingga beberapa hari lalu. Puan Aisyah merupakan antara generasi pertama yang berniaga di kompleks hentian bas lebih 30 tahun saya. Dan kini dia terpaksa menyara anak bongsunya yang menuntut di Universiti Teknologi MARA di Puncak Alam Selangor. Wakil Persatuan Peniaga dan Penjaja Kompleks Hentian Bas MBKT Esah Zahra Muhammad berkata, selain promosi daripada pihak berwajib termasuk kerajaan negeri, mereka berharap keadaan kompleks tersebut yang mengalami pelbagai kerosakan seperti bumbung bocor dapat diselenggarakan dengan baik. Itulah keadaannya peniaga-peniaga kita di Terengganu. Di Kedah naik daripada RM90 kepada RM500. Satu benda tak masuk akal. Di Terengganu pula, pusat perniagaan itu semakin murung. Saya haraplah agar pihak yang berkuasa dapat mengkaji bagaimana untuk mempertingkatkan ataupun supaya kedai-kedai tersebut kembali meriah seperti dahulu di Terengganu. Sekali kaki melangkah, tidak akan undur. Tapi kenapa? Di saat-saat kita nak berniaga, tiba-tiba patah semangat. Sebabnya, apa yang berlaku di Kedah tadi. Saya dah bentangkan. Sepatutnya RM90 sebulan, dinaik ke RM500. Ini bukan nak membangunkan bangsa kita. Ini seolah mau membunuh peniaga-peniaga Melayu. Itu keadaannya. Terpulanglah mereka yang bertanggungjawab, yang berada di anjung kuasa. Sebegitu juga di Kuala Terengganu. Saya nak cakap lebih-lebih nanti orang kata kerana Terengganu itu pas, kerana Kedah itu pas, maka saya belasah. Tidak.
Saya bersimpati dengan peniaga terdiri daripada keturunan saya. Saya orang Melayu. Janganlah kita izinkan Melayu itu macam mana selalu saya katakan. Melayu ini adalah sebab perkataan, dua perkataan. Me dengan layu. Me itu perbuatan. Layu itu akhirnya mundur. Jangan. Melayu adalah bangsa yang bermaruah, saudara. Ini bumi yang kita pijak, saudara. Ini langit yang kita junjung. Kita seharusnya dominan dengan 71.2% warga bangsa kita orang Melayu. Kenapa harus kita mendewakan orang lain? Kenapa harus adanya pelbagai kerajaan yang sanggup merelakan diri mereka dibeli, rohnya dijual kepada bangsa lain? Kenapa orang Melayu diketepikan? Seharusnya bangsa bangsa kita mesti diutamakan. Jadi tiba-tiba sekarang ni sikit-sikit marah pada UMNO. Saya pun hairan. UMNO sebagai parti politik rumah perjuangan saya. UMNO adalah rumah perjuangan. Memang saya tidak nafikan. Dulu rosak kerana hadirnya pemimpin-pemimpin yang ternyata mereka korup. Dan hari ini satu demi satu sedang disiasat. Mereka sudah pun tersingkir daripada arus perdana di rumah UMNO. Parasit di rumah UMNO sudah tersingkir. Walau apa cara pun Presiden UMNO Datuk Seri Hamidi mengatakan apa kata pun bahtera ini perlu dilayarkan. UMNO perlu bangkit. Tapi yang saya hairankan, kenapa bangsa kita boleh menuduh yang bukan-bukan? Jasa UMNO macam kata Datuk Ahmad Maslan, dari awal kemerdekaan kita mencipta pelbagai pembangunan. Kenapa harus UMNO disalahkan? Kalaupun orang-orang tertentu dalam UMNO, mereka ini sekarang sedang menghadapi tuduhan demi tuduhan. Tunggulah mereka sekarang tidak ada lagi berada di tingkat 38. Mereka tidak ada lagi dalam arus perdana kepimpinan. Malahan saya tiap-tiap kali bertemu dengan Presiden, saya menyatakan, ini tak kena, itu tak kena. Sebab itu sekarang ni, dari segi politiknya, semangat, roh perjuangan warga UMNO perlu dikembalikan. Saudara Azminuddin, apakah benar pengambilan kaki tangan awam akan datang secara kontrak dan kerajaan nak hapuskan pencen? Jangan sampai ahli UMNO boikot UMNO. Saya nak bagi tahu saudara, soal ini soal dasar kita tak tahu. Adalah pengumuman nanti, penjelasannya. Mesti ada sebab musababnya. Ada penjelasan. Jangan kita terus baru umum sikit saja terus kita pun bingkas. Oh, ini tak kena, itu tak kena. Tunggu dulu. Mereka yang masih menjadi kakitan kerajaan tetap ada pencen. Cuma yang baru perlantikan mengikut kefahaman saya, itu pun belum jelas lagi. Tapi saya difahamkan perlantikan yang baru dibuat secara kontrak. Tetapi kalau mereka memperlihatkan ciri-ciri kepimpinan yang baik, tabir urus yang baik, pastilah akan diserapkan untuk berada dalam secara tetap dan berpencen. Sebab bukan senang saya kalau dah masuk dengan sistem yang ada hari ini, kerja saja, suka tak suka tetap dapat. Cukup tahun naik gaji. Sebab itu akhirnya kerja tanggungjawab yang diberi kepada mereka, mereka boleh khianati. Saya nak cakap terus terang, bertandanglah ke pejabat kerajaan. Sekarang tak tahulah, dulu bila bertandang ke pejabat kerajaan, banyak kosong. Kaunter-kaunter yang berhubung dengan warga, kadang-kadang kosong. Bila kita berurusan sebab nama saya Kamal Amir, sebab nama ni Ahmad Maslan, kerana nama ini Saifuddin, maka layanan kurang. Tapi kalau nama itu nama Polan bin Pulan yang bukan Melayu, laju saja disantuni. Segala masalah, tak sempat apa-apa pun sanggup ambil fail berdiri, selesaikan. Ini keadaan. Dan ini sekarang kita nak benteraskan. Jadi soalnya apa yang dilontarkan. Jadi sebab saya bersetuju dengan pandangan saudara Rejab Badaruddin, Melayu kena bangkit dan harus menguasai perniagaan timur dan barat. Sebagaimana empire Kesultanan Melaka dulu dan menjadikan bahasa Melayu ini bahasa perniagaan. Kita boleh, saya amat berkeyakinan kita mampu. Tapi soalnya kena ada willpower, kena ada semangat. Roh Melayu itu mesti dikembalikan. Kita dah semakin long life. Kita hanya menjadi sebagai seorang pemerhati.
Kita memerhati dengan sunyi. Dulu Allahyarham abang saya, saudara Muhammad Nafis. Kami panggil di kampung tu Abang Kotan lah. Selalunya saya duduk sambil makan kacang di tepi sungai di kampung saya, saudara. Iaitu di Sungai Dinding. Orang Melayu tengok saja. Bot-bot tunda mengangkat pasir yang dibawa terus pergi ke Pelabuhan Lumut. Kita hanya sebagai pemerhati. Tapi mereka memunggah kekayaan. Begitu juga di kawasan-kawasan daripada hutan. Melayu tengok saja lori bawa balak. Berlori-lori. Bersusun-susun. Balak dipunggah daripada hutan. Hutan simpanan Melayu. Siapa yang dapat? Siapa yang memilikinya? Kita hanya jadi seorang pemerhati. Orang lain mengauk kekayaan. Kenapa boleh jadi begitu? Ya, sebab itu sudah sampai masanya kita melakukan revolusi mental. Sebagaimana yang pernah dizahirkan oleh Datuk Snu seketika dulu. Melayu mesti ada revolusi mental. Kita harus kembalikan roh kita yang semakin long life. Gilap semula. Anak-anak muda kembali. Saya bersetuju. Melihat anak muda kita sekarang ni, semangat mereka makin tinggi. Mereka sanggup menjadi pemandu e-healing. Tapi sudah ada pula pihak-pihak yang kata ini tak kena lah, ini tak kena. Satu persatulah kita tangani. Satu persatu kita tangani. Jangan kita cepat membuat keputusan dan menyalahkan pihak-pihak tertentu. Ini orang kita ni kalau kita buruk, laju sangat. Andainya saya punya live, saya maki orang, saya rasa naik sampai 5-60 ribu. Tapi kerana saya memberi pencerahan, kadang-kadang orang buat tak tahu. Saya tak nak maki siapa pun, saya. Yang salah, tetap salah. Selalu saya katakan, yang sudah tu sudahlah. Jangan kita mewujudkan kembali, melakarkan semula. Melayu, jiwanya semakin parah sekarang, saya. Hati kita semakin terluka. Kenapa keadaan itu boleh berlaku? Tidak lain tak bukan kerana kita sendiri, adanya orang kita yang mengkhianati perjuangan bangsa kita. Ini yang perlu disematkan. Kita ada pemimpin, bukan tak ada pemimpin. Tapi ke mana pemimpin-pemimpin kita? Sebab itu alhamdulillah sekarang ini, khususnya dalam Parti UMNO, kita sedang pun melakukan satu regeneration atau satu perubahan mantap untuk mewujudkan warga bangsa yang mantap. Saya berseru agar lebih-lebih lagi, sebab itu saya suka mengundang dalam live saya ini anak-anak muda. Kita nak dengar pemikiran mereka. Ketua Pergerakan Pemuda, Ketua Puteri, ayo ke depan. Nak harap kakak-kakak ni, wanita ni tak maulah kita mengatakan, tapi mereka sudah melalui usia warga emas. Kita sepatutnya menyayangi mereka. Dan pimpinan di peringkat bahagian, kalau dah tua-tua tu, amalkanlah apa yang sering diterapkan oleh almarhum Tun Ghaffar Baba. Kita ni banyak bidalan. Tun Ghaffar Baba mengatakan bahawa yang tua perlulah menyayangi yang muda dan yang muda menghormati yang tua. Jadi artinya jangan pula yang muda ini maki hamun pemimpin yang tua. Sudah-sudahlah kita bertelagah. Cukup-cukuplah. Ini tidak. Bila dengar cerita, apa ni? Aduh, lakukan bapuk tua lah, itu ini. Seronok kita dengar. Bagi saya lah. Saya melihat kalau saya ni saya tutup je. Buat apa nak dengar caci-mencaci. Kenapa kita mengizinkan kita saling maki-memaki sama bangsa kita? Cukup-cukup dah. Kita dah melakukan era kesilapan yang terlalu panjang. 5 tahun saya dalam politik. 4 Perdana Menteri. Cukup-cukuplah kita berpolitik. Sekarang ni masa untuk kita maju ke hadapan, memperbaiki ekonomi kita yang tercicir sekian lama. Ini masanya. Kita ada tempoh 4 tahun je lagi. Sebelum perubahan kita tak tahu apa nak berlaku dari segi politiknya. Saya setuju pandangan saudara Edi Tahir. Betul, saudara Ubay Zulfusma, dia kata belum diputuskan mekanisme yang nak dikemukakan oleh kerajaan. Mesti ada perancangan. Saya tidak nampak mana-mana kerajaan pun akan berusaha untuk kebaikan rakyatnya. Yang menjadi silapnya kadang-kadang adalah pemimpin. Saya melihat hari ini, pimpinan hari ini, mereka dipantau oleh Perdana Menteri. Sebab itu dia mengatakan, kalau ada kalangan menteri yang korup, dia tidak akan bertoleransi. Tapi, timbalan Perdana Menteri itu korup.
Tang mana korupnya? Tang mana korupnya? Jelaskanlah. Ini tidak, duk maki hamun tak habis-habisan. Saya tengok dah 4 tahun lamanya, 3 tahun, 2 tahun. 2 tahun lamanya Presiden UMNO dimaki, dihamun, dan warga UMNO tak nak bela pula. Astaghfirullahalazim. Patutnya berilah penjelasan. Ini cerita sebenar. Apa yang dilakukan oleh parti pembangkang itu merupakan omelan politik mereka. Sudah-sudahlah kita berbalah. Move on, masa ke depan. Jangan tunggu lama-lama. Nanti kuih pun kalau lama-lama dah sejuk tak sedap nak dimakan. Kuih karipap pun kalau dah lama-lama akhirnya inti dalamnya dia jadi basi. Usahakan. Sekali lagi saya nyatakan saudara. Seandainya anda berurusan dengan kaki tangan kerajaan dan mereka tidak melayan warga bangsa kita. Tapi janganlah pula kita masuk-masuk ke pejabat kita tengking mereka, jangan. Kita ikut adab budaya kita secara tertib. Tuan, ini urusan saya. Boleh tuan bantu saya? InsyaAllah. Tapi kalau mereka pula nak tunjuk kuasa, adanya elemen korupsi, sila hantar pada saya. Jangan malu. Sekarang ni masa untuk warga bangsa kita mengembalikan semula roh kita yang telah pun hilang itu, yang semakin longlai itu, untuk bercakap berterus terang. Jangan takut untuk berbicara sesuatu yang nyata dan pasti. Okey tuan, saya baca detail sedikit. Beliau berkata kenaikan kadar sewa itu dipercayai disebabkan medan selera itu dinaik taraf dan telah diswastakan untuk diuruskan syarikat swasta terlibat. Kami dijangka masuk semula berniaga di medan selera pada 1 Februari. Kita dapat berita mengatakan deposit 1 tapak sehingga 2,000 dan kadar sewaan sebanyak RM550 hingga 700. Beliau berkata kenaikan kadar sewa itu disebabkan medan selera itu dinaik taraf telah diswastakan untuk diuruskan syarikat swasta terlibat. Naik macam mana? Terima je lah kan. Okeylah tuan-tuan. Mari terus menyokong kerajaan Pengurusan dan Pihak Ibrahim. Assalamualaikum.